Allah, teruknya result SPM kau ni. Ha? Bahasa Melayu C, bahasa Inggeris D, pendidikan Islam pun C. Kau ni sekolah Melayu ke sekolah kafir? Matematik tambahan tiada, matematik biasa gagal, sains ke laut. Tetapi Kerajaan Malaysia Madani akan membenarkan mereka-mereka yang gagal SPM untuk sambung pengajar mereka ke peringkat yang lebih tinggi di polisisi iaitu Politeknik dan Kolej Komuniti. Ada yang pendapat ini merupakan sinar baru buat yang gagal, ada juga yang cakap ini adalah langkah yang tidak begitu bijak oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Masuk Menara Gading Tanpa SPM, langkah inovatif ataupun kurang bijak. Dan bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini, nama diberi dekat sini Iskandar. Mungkin Iskandar boleh perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Iskandar, silakan. Okey, baiklah. Nama saya diberi Iskandar Rizwan bin Talha. Saya belajar di Kolej Komuniti Pasir Gudang. Mengambil sijil teknologi maklumat. Sekarang dah berumur 20 lah. Sekarang saya menjalani latihan industri dekat Bukit Indah. Di kesempatan ini, ucapkan terima kasih atas kesudian Iskandar untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat tentang isu kita hari ini. Dan tanpa berlengah masa lagi, ya, ajukan soalan pertama buat Iskandar. Adakah ini menunjukkan yang KPT ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi tidak menghormati SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan? Yelah, orang kata Kementerian Pendidikan memberi pelajaran dan didikan untuk selama 11 tahun kan. Kita daripada sekolah rendah dah mendengar. Tapi sekarang kalau penilaian SPM pun jadi tak penting, adakah ini bermaksud yang 11 tahun itu pun jadi tak penting? Okay, first of all, sekolah rendah dan sekolah menengah ni, walaupun korang rasa yang belajar sepanjang 11 tahun tu tak penting dan tak gunakan pun masa dalam alam pekerjaan ataupun sama belajar kan, tapi korang salah sebab pendidikan awal semasa sekolah rendah dengan sekolah menengah ni adalah waktu yang korang belajar tentang kehidupan, disiplin, tata cara bahasa dan juga penilaian ni semua menguji tahap macam mana korang berfikir nanti. Mungkin ada platform yang boleh lanjutkan pengajian tanpa SPM. Contohnya program micro credential dekat Kolej Komuniti Pasir Gudang satunya. Tapi tak bermakna yang penilaian SPM tu tak jadi bermakna sebab kalau nak sambung belajar dalam aliran yang korang minat nanti ataupun ada target-target institusi, contohnya korang nak masuk UKM, institusi lain lah yang korang nak masuk yang korang minat kan, semua memerlukan sijil SPM. Tapi tak bermakna kalau korang tak ada sijil SPM tu, korang tak boleh sambung belajar lagi nanti. Sebab dalam Kolej Komuniti ni, diorang menawarkan program micro credential. Micro credential ni memerlukan syarat dia 16 tahun ke atas, warga negara Malaysia dengan tak ada cacat anggota badan. Jadi kalau korang nak sambung ke diploma, korang boleh ambil sijil micro credential ni dulu, baru korang extend ke diploma. Jadinya kalau korang belajar SPM tu nanti, walaupun korang rasa macam tak perlu pun sebab nanti ada micro credential kan, jadinya tak penting pun kalau belajar SPM, tapi yang korang nilai tu adalah salah. Sebab 11 tahun korang belajar dekat sekolah dulu tak jadi sia-sia pun sebab nanti korang waktu korang sambungkan pelajaran nanti tak ada pun korang cakap dulu aku menyesal lah tak belajar benda ni dulu. Padahal benda tu nanti waktu korang kat sekolah menengah korang akan guna lagi waktu korang sambung belajar. Tapi ada juga yang cakap, Iskandar, why not yang gagal SPM, kita suruh dia ambil SPM sekali lagi. Orang kata exam kan, SPM tu besar kan, exam kan penting. Kalau gagal ambil lah sekali lagi. Kenapa kita tak bawa je mereka yang gagal untuk repeat ataupun menduduki semula peperiksaan SPM sekali lagi kalau gagal? Iskandar rasa macam mana? Okey, kalau bagi mereka yang nak melanjutkan pengajian kan daripada program-program yang tak perlukan SPM ataupun kerja lah yang tak memerlukan sijil, it's okay tu ambil SPM balik. Cuma daripada segi struggle yang korang kena hadapi tu, kena catch up balik apa yang tinggal, yang korang dah lupa waktu ambil SPM dulu, itu merupakan satu ujian yang besar lah kepada yang nak repeat paper. But for me, it's not worth lah kalau korang doing the same thing twice dan hanya akan menambah beban baru kepada korang semua. My advice is lagi bagus kalau korang dekat sekolah menengah, fokus betul-betul dan belajar korbankan masa. Yang korang ada sebab SPM tu hanyalah sekali tau. Daripada bercinta ataupun main game, lebih baik korang atur strategi dengan cara macam mana nak score dalam SPM tu. Sebab exam besar kan, exam penting. SPM ni kalau tak ada, macam korang tak ada hala tuju dah lepas tu. Mungkin ada certain college yang boleh ambil tanpa ada SPM.
tapi apa yang korang minat tu nanti korang takkan dapat lah. So SPM ni sangat besar lah yang dapat mengubah hala tuju korang nanti. Kalau korang tak ada SPM, untuk masuk ke college community boleh. Tapi untuk masuk ke politeknik, dia kena melalui college community dulu peringkat sijil. Daripada contohnya ada sijil dandanan rambut, sijil fashion pakaian dengan sijil teknologi pembuatan. Tiga ni tak perlukan sijil SPM lah, korang hanya 16 tahun ke atas dengan warga negara Malaysia je. Memang tak worth lah kalau korang nak ambil balik SPM tu, sebab nanti kalau korang repeat paper, kita pun tak tahu sama ada kita gagal lagi ataupun kita lulus kan. Adakah mereka akan lulus peperiksaan tahap lagi tinggi nanti sedangkan SPM pun dia dah gagal? Macam mana? Orang kata tahap politeknik lah, polisisi lah, lagi tinggi lah. Kalau exam SPM pun dia gagal. Mungkin lah kalau kita dulu kita gagal matematik dengan sains kan. Okay, kita masuk ke college community ataupun ke peringkat politeknik. Dekat situ pensyarah-pensyarah yang akan mengajar korang nanti, diorang akan cungkil bakat korang dengan asah kemahiran korang dengan lebih betul. Sebab based on my experience lah, saya dulu pun matematik dengan sains ni agak teruk sikit. Tapi bila dah masuk ke college community, pensyarah college community ni dia punya vibe tu dia lain sikit. Dia pandai cari minat korang, dia pandai asah kemahiran korang. Lagi-lagi college community dengan politeknik ni di bawah TVET. TVET ni adalah kemahiran. Jadinya dia more kepada amali. Sambil korang buat, sambil tu korang akan belajar. Jadinya bila korang tengah buat tu korang akan lagi faham, korang akan belajar, and lama-lama korang akan jadi minat. Daripada tak minat matematik jadi minat. So daripada minat tu yang membuatkan pelajar-pelajar ni dapat perform dan score dalam diorang punya subjek. Jadinya macam saya dulu pun saya tak minat matematik kan. Jadinya sekarang ni lecturer dalam college community tu diorang pandai asah kemahiran saya, jadikan saya pandai dalam matematik. Gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya. Jadinya kalau korang gagal waktu SPM pun, kalau korang ambil exam dekat politeknik dengan college community, korang ada chance untuk score and ubah diri korang. Adakah awak bersetuju yang KPT nak memberitahu kita semua yang sebenarnya level politeknik atau polisisi ni tak tinggi dan tidak membebankan? Sesiapa pun boleh lulus poli. Even yang gagal SPM pun boleh lulus poli. Adakah tahap politeknik polisisi ni begitu rendah? Mengikut apa ni kata Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia lah. Hari itu dekat Anugerah Gemilang Pelajar, dia mengatakan bahawa dia menampakkan polisisi ni sebagai institusi penting negara dan kerajaan akan memberikan fokus utama kepada politeknik dan college community lah, sebab institut ni merupakan kunci kepada pertumbuhan negara. Jadinya bila Menteri Pendidikan sendiri yang berkata begitu, jadinya saya agak bercanggah sikit lah kalau orang kata polisisi ni standard dia low kan, sebab polisisi ni sedangkan dia TVET, kemahiran. Kemahiran ni yang diperlukan oleh pihak industri lah, relevan dengan kerja-kerja dekat luar. Jadinya siapa yang sambung dekat polisisi ni, diorang punya nak dapatkan kerja tu percentage dia lagi tinggi daripada universiti lain. Sebab dekat universiti lain kan diorang belajar banyaknya teori, banyak yang hands on, tak banyak amali lah. So jadinya industri nak betul-betul fresh graduate yang boleh buat kerja. Berbanding dengan polisisi ni, diorang memang dah selalu dah buat kerja. Jadinya agak senang lah kalau diorang nak masuk ke industri. So polisisi ni bagi saya sendiri, saya pandang agak tinggi daripada universiti lain. Sebab dia punya kebolehan tu lagi tinggi daripada universiti lain. Cuma orang je yang tak nampak lagi. Bila bekerja nanti kita banyakkan melakukan kemahiran lah. Contoh kemahiran korang dalam pakar programming ataupun pemasangan komputer. Jadinya kita tak perlukan akademik yang okay, kalau nak pasang komputer korang kena tulis dulu report ke apa dulu kan. Kena jawab soalan ABC dulu baru korang boleh pasang komputer. Jadinya dorang nak terus korang pasang komputer tu. Macam mana cara pasang komputer. Daripada korang nak pasang CPU, pasang wire, macam mana. Itu merupakan kemahiran lah yang korang belajar dekat polisisi. Dorang bukan je setakat terapkan kemahiran dekat politeknik dengan college community, tapi akademik pun dorang akan sentuh juga. Jadinya dia akan balance tapi more kepada kemahiran. Contohnya macam saya, penilaian pentaksiran yang merupakan amali 70%, akademik 30%. Jadinya percentage untuk kemahiran tu lagi tinggilah daripada akademik. Adakah akan menjadi beban buat tenaga pengajar ataupun para lecturer untuk mengajar orang kata lebih mencabarlah nak mengajar pelajar-pelajar yang gagal ni, dan lecturer polisisi pun akan menurunkan reading requirements, assignment, technical research supaya memudahkan peluang untuk pelajar-pelajar yang tak boleh lulus SPM ni untuk lulus
polisisi. Adakah menjadi satu beban buat tenaga pengajar Iskandar rasa? Daripada pengalaman saya sendirilah sebagai pelajar Kolej Komuniti kat Pasir Gudang yang menawarkan dua program micro credential iaitu CJ Fashion Pakaian dengan CJ Dandan Rambut. Pensyarah-pensyarah yang mendidik mereka-mereka ni semua merupakan yang hebat-hebat dalam kalangan yang terhebat. Jadi pelajar juga mempunyai semangat yang tinggi dan mempunyai minat yang tinggi lah untuk belajar. Jadinya perkara ini membuatkan tiada isu seperti beban buat tenaga pengajar untuk mendidik. Saya juga ada seorang kawan SPM yang bagus tapi dia sambung dekat dalam bidang SDR iaitu sinjil dandan rambut. Sekarang ni dia dah buka barber sendiri dah dekat Pontian. Atas minat dan semangat beliau, mereka berjaya membuat perusahaan sendiri. Dan lagi seorang membuat tonik rambut daripada ciptaannya sendiri dengan bantuan daripada pensyarahnya lah. Diorang dapat pasarkan produk ni sehingga dapat kelulusan untuk mendaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadinya pelajar-pelajar daripada yang biasa-biasa, yang gagal SPM, diorang sambung dengan bantuan-bantuan pensyarah Kolej Komuniti ni, diorang dapat jadi lagi hebat. Saya sendiri juga merupakan seorang aliran sains teknikal dulu, belajar sains stream dengan grafik komunikasi teknikal waktu SPM. Tapi saya sambung dekat Kolej Komuniti sebab saya minat IT, saya minat kemahiran. Jadinya tak ada isu lah daripada pandangan saya, tenaga pengajar ni mempunyai cabaran besar untuk mendidik pelajar-pelajar yang gagal ataupun apa-apalah. Sebab dulu matematik dengan sains saya memang rendah. AdMath pun saya gagal. Tapi bila masuk dekat Kolej Komuniti, saya ada belajar lagi AdMath untuk CJ Teknologi Maklumat. Tapi tiba-tiba bila pensyarah dia punya cara ajar tu lain, jadinya saya akan jadi lagi minat and jadi lagi suka. Bila dah suka, jadinya lagi senang lah untuk saya jawab tu. Ada yang banyaknya yang macam beberapa kurang pandai lah, and ada beberapa tu yang memang pandai, memang bijak lah. Jadinya yang bijak dia akan tolong yang tak bijak, sama-sama diorang akan jadi lagi better lah untuk diorang punya program masing-masing. Sebab untuk Kolej Komuniti diorang tak ada macam apa, diorang kata bias kan. So lecturer tak nak terapkan budaya kat dalam Kolej Komuniti dengan Politeknik. So jadinya semua akan jadi sama-sama naik. Adakah standard polisisi akan jatuh kata sebab pelajar-pelajar yang berwibawa, yang bersungguh dan berminat nak masuk ke poli lepas ni akan elak untuk masuk ke polisisi sebab orang kata standard polisisi ni terlalu rendah pula? Saya tak setujulah bahawa kalau banyak budak-budak daripada SPM yang fail dia masuk polisisi, tiba-tiba standard polisisi ni jatuh ke bawah. Sebab bagi saya polisisi ni dia tak menggelarkan mana-mana institusi lain sebagai kelas bahawahan atau apa-apa. Sebab polisisi ni dia pandang semua kelas untuk institusi bawah KPT ni semua sejajar dengan kebolehan mereka masing-masing. Sebab contoh macam polisisi ni dia mau kepada amali kan, kemahiran. Untuk universiti-universiti lain mau kepada akademik. Jadinya diorang sama taraf. Yang ni akademik, yang ni kemahiran. Jadinya tak adalah yang terlalu jatuh standard tu. So kalau graduan-graduan SPM yang fail, diorang masuk polisisi, mungkin dulu dia fail. Tapi gagal sekali bukan gagal selamanya. Jadinya diorang bila masuk dekat kemahiran, mungkin diorang tak power dalam akademik dulu. Bila masuk kemahiran, diorang jadi power pula. Jadinya saya rasa standard politeknik dengan Kolej Komuniti ni akan jadi naik. Bila pelajar-pelajar yang gagal dulu, tiba-tiba lulus dekat Kolej Komuniti ataupun politeknik, tiba-tiba dia jadi usahawan berjaya and dia adalah graduan polisisi. Mungkin dia akan cerita latar belakang dia dulu, CJSPM dia gagal, tapi bila masuk polisisi, dia jadi berjaya. Lepas tu dia boleh buka usahawan dia sendiri. Macam saya sendiri, daripada saya gagal, tiba-tiba saya masuk Kolej Komuniti, lepas tu saya menang anugerah Gemilang Pelajar untuk polisisi 2023. Jadinya macam tu lah dia punya hala tuju dia tu. Bukannya gagal sekali tu dia terus gagal and jatuhkan sekali dengan politeknik yang dia sambung belajar. Adakah disebabkan polisisi yang menerima student yang fail, yang gagal SPM ni akan mencetuskan persepsi yang lepasan polisisi ni tak ada kualiti dah. Mungkin ada mak-mak lepas ni kan, kalau anak dia nak masuk polisisi dia cakap tak payahlah diorang tu accept fail SPM student, kau tak fail. Okay, persepsi tu banyak je. Waktu saya nak sambung belajar tu dulu memang dah wujud dah persepsi tu sendiri. Macam orang kata politeknik dengan Kolej Komuniti ni macam tak famous sangat, tak glamour sangat sebab banyak fail student ataupun
budak yang SPM biasa-biasa kan yang masuk ke situ. Tapi bagi saya, sebabkan Politeknik dengan College Community ni sendiri menawarkan kemahiran yang tak banyak universiti lain ada. Contohnya kalau dekat Universiti Malaya, dia memang power gila dalam bidang akademik. Tapi dalam bidang kemahiran, dia tak ada sentuh sangat. Dia banyaknya co-curriculum dengan akademik. Untuk Politeknik dengan College Community ni pula, bila orang ramai makin tahu dengan KPT dah cakap macam-macam tentang polisisi kan. Jadinya orang ramai tahu yang polisisi ni merupakan power dalam bidang kemahiran. Kemahiran ni pula adalah satu benda yang diperlukan pula untuk industri. Jadinya perspektif ibu bapa tu boleh berubah apabila diorang kata Politeknik dengan College Community ni power dalam bidang kemahiran, dan industri pula dia nak seseorang graduan yang power dalam bidang kemahiran. Bukan hanya sekadar pandai tulis ataupun pandai cakap je. Jadinya perspektif ibu bapa tu makin lama makin hari dia akan berubah. Daripada tak suka yang ni, dia jadi akan suka. Daripada kata Politeknik dengan College Community ni teruk, menjadi daripada Politeknik dengan College Community ni senang dapat kerja. Perspektif dia tu selalu berubah. Beri sinar baru buat yang gagal SPM. Berapa rating Iskandar nak bagi kepada usaha KPT ni? Daripada rate 1 ke 10? Kalau pendapat saya lah, rating saya bagi 9 per 10. Sebab 9 je, saya rasa macam program-program ni dah bagus. Cuma dia tak banyak. Jadinya tak banyak pilihan untuk pelajar-pelajar pilih. Contoh kalau dia minat bahagian electrical, tapi yang program-program bahagian untuk micro credential ni yang tak perlu ke SPM, hanya ada 3 je. Dia pula tak minat fashion dan pakaian, dia tak minat dandanan rambut, tapi dia kena sambung juga sebab dia tak ada SPM. Jadinya dekat situ ada kurangnya lah sikit daripada usaha KPT. Tetapi untuk 3 program ni, yang paling senang orang kata nak buka bisnes senang nak dapat kerja. Jadinya walaupun dia daripada gagal SPM, dia masuk sijil and dia boleh kerja terus ataupun dia boleh sambung belajar untuk peringkat diploma under sijil College Community. Membuka satu peluang baru lah untuk pelajar-pelajar yang gagal, memberi sinar harapan kepada diorang. Walaupun gagal, diorang boleh sambung belajar lagi ataupun diorang boleh dapat kerja yang bagus. Soalan terakhir Yaya buat Iskandar, adakah ini akan menyebabkan ramai yang acuh tak acuh ataupun tak peduli, tak kisah kalau mereka gagal SPM pun, sebab mereka tahu masih boleh sambung belajar lagi ke peringkat yang lebih tinggi, ataupun adakah orang akan kurang bersungguh nak lulus SPM lepas ni? Saya tak rasa yang pelajar ni akan mempunyai sikap acuh tak acuh, sebab diorang pun mempunyai minat mereka masing-masing kan untuk jadikan mereka lagi semangat untuk belajar ataupun dapat dorongan daripada cikgu-cikgu sekolah untuk capai diorang punya impian dengan minat tu. Jadinya saya tak rasa yang pelajar-pelajar ni akan mempunyai sikap macam alah tak apalah, kalau tak ada SPM pun boleh sambung belajar juga nanti. Jadinya diorang tak ada sikap macam tu bila diorang ada satu minat ataupun cita-cita yang diorang dah tanam dalam diri diorang masing-masing. Kan di hujung-hujung ni mungkin Iskandar nak katakan sesuatu buat rakan-rakan di luar sana yang mungkin gagal SPM. Walaupun saya sendiri gagal admit dan matematik dulu, tetapi saya nak cakap dengan korang bahawa peluang kedua tu sentiasa ada. And korang kena usaha untuk cari je. Yang penting jangan pernah mengalah and jangan give up dalam hidup kita. Sebab kita tak tahu peluang tu dekat mana ada and bila dia sampai. Kita pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Masuk Menara Gading tanpa SPM, langkah inovatif ataupun kurang bijak. Dan di kesempatan ini, saya nak ucapkan terima kasih buat Iskandar atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Yaya dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Thank you Iskandar.